Kamu tengok berapa banyak negara akhirnya tumbang kerana anak muda bangkit. Jangan main-main. Negara China, Republik China tu hampir-hampir tumbang dalam perhimpunan di Tiananmen. Kan hampir-hampir tumbang. Kan kebangkitan anak muda satu benda yang tak sihat kalau tak urus dengan baik. Jangan main-main. Rasa yang lezat, aroma yang mempesonakan, penuh dengan khasiat semula jadi. Produk istimewa daripada Pak Lis. Pak Lis Coffee, dapatkan segera. Ya, tak salah ambil vaksin, tetapi nak menunggu 80%. Nak tunggu rakyat Malaysia sebanyak 80% ambil vaksin sepenuhnya, kemudiannya kena ambil berulang kali berkala. Kan? Nak keluar daripada COVID ni, apa salahnya dalam proses nak sampai ke tahap itu kita kembali kepada agama? Kita mula buat kempen besar-besaran tentang kehidupan sunnah. Barulah banyak orang akan sedar, tuan-tuan, dalam keadaan orang terdesak, mereka sanggup. Jadi, ini adalah peluang terbaik untuk kita hidupkan sunnah. Berapa ramai orang, kan, yang hari ini, semua orang sanggup untuk keluar pakai mask. Sesuatu, sedangkan jadi lemas. Tapi orang sanggup sebab takut mati. Satu lagi compound. Dan ini peluang untuk kita hidupkan sunnah. Kan? Bila kita nyatakan kepada mereka, inilah peluang terbaik untuk ini antara jalan-jalan Nabi pimpin. Satu, ulama kena suara, ulama kena bicara, ulama kena keluar sekarang. Selepas kita hilang keyakinan pada pemimpin politik, baik kerajaan, baik pembangkang. Kan? Kita hilang keyakinan. Dan kita kurang keyakinan di dalam parlimen buka. Kan? Mereka dah injek 2 kali, tuan-tuan, dah injek 2 kali. Kan? Satu, saya kata sentap ni lebih banyak daripada keberanian untuk rentap. Kan? Anda nak berjuang, anda nak selamatkan kerajaan ke nak selamatkan negara? Anda nak selamatkan piuk nasi anda ke nak selamatkan negara? Orang mati berterusan. Tengok, saya baca lagi, TNB hantar kontena. Kan? Untuk membantu hospital yang kekurangan bilik untuk meletakkan jenazah. Apa dah jadi negara? Ini bukan fake, ini bukan kepupuraan. Ini adalah jelas dan nyata bahawa kita tidak mampu untuk menguruskan dengan baik. Sampai ke tahap macam ni kita. Nampak tak? Sampai ke tahap macam ni. Sangat dahsyat, sangat menjijikkan. Ini yang berlaku sekarang dalam negara kita. Sama ada kita suka atau tidak. Kan? Ia akan berlaku dan terus berlaku kalau tidak ada tindakan yang betul-betul drastik, yang sungguh-sungguh. Dan saya percaya, kan, ini soal kegagalan kita sebab kita tak cukup bijaksana menguruskan COVID-19. Ada banyak game yang kita main, ada banyak leaking yang kita ada. Sebab tu tak akan berjaya sebenarnya. Kan? Kembali pada Quran dan Sunnah. Saya banyak kali bagi tahu, kembali pada Quran dan Sunnah. Orang tanya, balik kembali ke Sunnah. Apa benda nak buat? Mana majlis zikir? Mana menteri agama? Kalau kamu bukan pakar dalam bidang vaksin, takkan kamu tak pakar dalam bidang zikir? Mana kempen kau? Ni saya bagi tahu ni secara jujur, orang mati setiap hari. Kan? Orang dalam keadaan buntu, kita pun tak tahu vera ni. Nampak tak? Game apa kerajaan sedang buat? Parlimen tutup. Saya tak ada masalah lah parlimen buka tutup ni, tapi nak bagi tahu satu gambaran yang tak sihat. Kamu suruh orang injek 2 kali, 2 dos. Sekarang ni parlimen tu dah 2 dos kau gembat pada semua pemimpin pun kau tutup. Hanya ada 1% saja orang kena. Kau tutup parlimen sebab takut. Sebenarnya takut. Bukan sebab varian ke apa ke. Penakut. Nampak tak? Takut untuk berhujah, takut untuk berdebat, takut untuk kamu kuasai kamu. Saya nak bagi tahu kan, saya ni sokong pemimpin Islam yang ada sekarang. Saya secara pribadi saya sokong pemimpin Islam yang ada. Tapi saya nak kata, pemimpin-pemimpin blok lain, engkau pun tak boleh nak handle. Macam mana kau nak handle rakyat? Nampak tak? Engkau tak boleh handle blok pembangkang yang sedang serang kau bertubi-tubi. Kau tak mampu nak handle sebab kau tak ada fakta. Sebab kau banyak goreng, kau banyak tipu, kau banyak ada-adakan cerita. Dah terlalu comfort zone, dah selesa sangat, tiba-tiba parlimen buka. Engkau gambarkan lain, yang berlaku lain. Kau tak mampu nak manage dengan baik. Nampak tak? Mereka bersedia dengan hujah-hujah mereka sebab mereka nak entam kamu. Kamu dah biasa entam dulu kan? Semasa dulu kamu pembangkangan, kamu dah biasa entam. Jadi kamu tak biasa nak jawab. Kamu tak biasa nak susun fakta. Nak susun senjata untuk balas balik.
kan, untuk memberi gambaran kamu benar-benar berjuang untuk rakyat. Tak ada. Kita nampak 4 air di parlimen. Kita nampak benda itu sedang berlaku. Nampak tak? So kamu tak cukup kuat. Akhirnya apa kamu buat? Kamu gunakan kuasa tutup parlimen. Kalau kamu tak boleh manage blok pembangkang, kamu tak boleh manage rakyat. Saya nampak tak boleh. Sekarang ni anak muda dah bangkit. Kamu tahu tak apa yang kamu boleh buat pada anak muda tu? Kamu kena kaji, buka sejarah. Kamu bukan buta sejarah kan? Kamu pemimpin negara. Kamu buka sejarah, kamu tengok berapa banyak negara akhirnya tumbang kerana anak muda bangkit. Jangan main-main. Negara China, Republik China tu hampir-hampir tumbang dalam perhimpunan di Tiananmen. Kan? Hampir-hampir tumbang. Kan? Kebangkitan anak muda satu benda yang tak sihat kalau tak urus dengan baik. Jangan main-main. Kan? Berapa banyak kamu boleh tangkap? Kamu rasa dengan kekuatan yang kamu ada, gertak, tangkapan kamu akan lemahkan orang. Diorang tak takut, tuan-tuan. Kena faham ni, kita dah melepasi zaman anak muda. Kalau kita letakkan diri kita masa zaman muda, kita mungkin buat benda sama untuk selamatkan negara. Mereka mempunyai view mereka sendiri. Jangan kita ingat mereka terbodoh banggang. Mereka adalah barisan doktor, barisan peguam, barisan anak-anak universiti yang mereka tahu jalan mereka untuk berjuang. Dan yang saya bimbang, yang saya khawatir, kalau perjuangan mereka digarap oleh mereka-mereka mempunyai agenda politik negara. Ini saya bimbang. Kan? Kalau kamu nak bangkit, kan, jangan sampai kamu dipegang oleh pemimpin-pemimpin politik sebab mereka akan gunakan kamu untuk kekuasaan mereka. Ini yang saya takut. Saya bimbang benda ini berlaku. Nampak tak? Kebangkitan anak muda itu sihat untuk sebuah negara yang semakin susut nilainya pada pandangan masyarakat dunia. Kebangkitan anak muda yang bijak pandai, kebangkitan anak muda yang cemerlang dalam akademiknya, cemerlang dari segi sudut kehidupannya. Banyak anak muda hebat, bukan bodoh-bodoh kau yang tua ni tu. Kan? Anak-anak universiti dan sebagainya. Kan? Mereka ni kan, mempunyai suara yang kuat untuk mereka ni mampu mempengaruhi orang. Mampu. Sebab itulah, hadap, jangan sentap. Kan? Jumpa, benarkan mereka hantar memorandum. Jumpa, buat perbincangan. Jangan main-main. Kan? Ini benda bukan gurau. Jangan, tak pernah lagi dalam sejarah tanah Melayu, sejarah Malaysia, sebuah kerajaan jatuh kerana kebangkitan rakyat. Tapi jangan lupa, dulunya kerajaan UMNO jatuh kerana kebangkitan rakyat melalui undi. Tak mustahil boleh jatuh dengan kebangkitan rakyat dalam demonstrasi. Ini bukan gurau-gurau. Mungkin satu ketika Anwar Ibrahim pernah cuba. Tidak berjaya sebab Anwar Ibrahim membawa agenda yang dia lalui sendiri, mendapat simpati oleh pengikut dia. Sekarang ni tuan-tuan, rakyat secara keseluruhan merasai kesusahan. Rakyat secara keseluruhan merasai penderitaan. Rakyat secara keseluruhan menghadapi kehilangan. So ini jauh lebih dahsyat kalau tak ditangani dengan baik. Ia akan membawa negara kita benar-benar terjerumus dalam satu perkara yang kita sendiri tak ingini. Ini boleh berlaku kalau pemimpin-pemimpin kerajaan boleh duduk sama-sama buat pakatan untuk perkukuhkan pakatan mereka, duduk sama-sama tu, langgar SOP tu. Nampak tak? Kita minta polis ambil tindakan kalau boleh. Pemimpin kerajaan tak kerajaan. Langgar tetap salah. Rasa yang lazat, aroma yang mempesonakan, penuh dengan khasiat semula jadi. Produk istimewa daripada Pak Lis. Pak Lis Coffee, dapatkan segera.